Assalamualaikum. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu dah bersedia dan baca doa, ya, supaya dapat terangkan hati dan mudah untuk kamu menerima pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan dengan perbincangan standard kandungan 2.2, proses hidup organisma unisel, di mana kamu perlu dapat yang pertama mengkonsepsikan apa dia proses hidup organisma unisel seperti ameba spesies dan juga paramecium spesies. Sebenarnya banyak organisma unisel yang lain, tapi kita fokuskan pada hari ini kepada ameba spesies dan juga paramecium. Dan mengitlak, iaitu kamu boleh menerangkan setiap proses hidup organisma unisel yang dilihat di bawah menerusi mikroskop cahaya. So, bawah mikroskop cahaya tu nanti cikgu hanya tunjukkan gambar video mana cikgu rakam paramecium di bawah mikroskop cahaya. So, seperti yang kamu telah belajar, organisma unisel ialah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja, ya. So, ia mengalami, kenapa ia mengalami? Organisma unisel ni walaupun dia hanya satu sel, uniknya sel itu boleh bergerak-gerak, makan, bernafas, ya. Dia juga mengalami proses yang sama dengan organisma multisel yang lain seperti manusia. So, apa yang dialami? Yang pertama, respirasi, di mana pertukaran gas berlaku antara oksigen dan juga karbon dioksida. Pergerakan, dia bergerak. Pembiakan, dia mengalami, dia makan. Okey, pemakanan. So, kita tengok apakah cara dia makan nanti. Bagaimana cara dia makan. Pertumbuhan, gerak balas terhadap rangsangan dan juga perkumuhan. So, ini ialah ameba spesies. Betul kan? Dengan jelas kita nampak di sini, dia hanya terdiri pada satu sel sahaja. So, apakah komponen-komponen yang terdapat di dalam ameba ini? Yang pertama, mestilah dia terdiri daripada membran plasma. Ya. Yang kedua, membran plasma ini, jika dia nak bergerak, dia akan memanjang. Ya, memanjang diikuti dengan pergerakan, pengaliran sitoplasma ke arah kawasan yang memanjang itu. Okey, membran plasma yang diunjurkan ini kita panggil sebagai pseudopodium. Pseudo ialah palsu, podium ialah kaki. Kaki palsu. Di mana seperti yang cikgu terang tadi, pengunjuran membran plasma yang diikuti dengan pengaliran sitoplasma. So, kat mana dia nak bergerak? Pseudopodium akan bergerak ke arah kawasan tersebut. Dan mestilah ada nukleus untuk mengawal aktiviti sel ameba. Sel ameba ini dia hidup dalam air, jadi pentingnya ada vakuol, macam sel tumbuhan kan, tapi disebabkan dia hidup dalam air, so ciri penyesuaian dia ada vakuol, iaitu kita panggil vakuol mengecut. Dan satu lagi ialah vakuol makanan. Nanti kita bincang apa kepentingan kedua-dua vakuol ini. Dan satu lagi ialah lysosom. Lysosom, ingat tak lagi, mengandungi enzim lysosome untuk pencernaan. So, apakah proses hidup yang dialami oleh ameba? Habitat. Di manakah habitat ameba? Ameba kebanyakannya hidup di air tawar, ya. Seperti di kolam, di sungai, ya, dia berada di air tawar. So, bagaimanakah pergerakan ameba? Kita dapat perhatikan di sini, dia mengunjurkan, apa dia tadi? Dia mengunjurkan pseudopodiumnya untuk bergerak. Okey. Dan bagaimanakah ameba membiak? Dia ada dua cara. Yang pertama, kalau dalam persekitaran yang sesuai, dia membiak secara asexual, iaitu belahan dua. Okey, belahan dua daripada satu sel, dia akan membahagi secara mitosis membentuk dua sel anak.
Okay, yang kedua ialah dalam keadaan tidak sesuai, iaitu dalam keadaan contohnya tiada air, kemarau, kan? Ameba akan membentuk spora. So, bila dalam keadaan kembali sesuai, ada air, ada hujan dah, so spora itu akan membiaklah, ya, dan menghasilkan banyak ameba. Yang keempat, pengosmo kawal aturan, di mana air meresap masuk ke dalam sel osmosis. Kita tahu tadi ameba dia berada dalam persekitaran air tawar. Jadi keupayaan air untuk masuk ke dalam ameba tadi tinggi. Air sentiasa nak masuk ke dalam sel ameba. So air akan masuk secara osmosis. Air meresap masuk secara osmosis. Kemudian air tadi akan masuk ke dalam bakul mengecut. Ya, bakul mengecut ini bila banyak sangat air, maka dia mengembang ke saiz maksimum. Dan akhirnya bakul mengecut ini akan mengecut. Ya, bakul mengecut akan mengecut untuk singkirkan air yang berlebihan daripada badan sel ameba. So pemakanan, kita lihat dekat sini, nampak dia melingkungi. Apa yang melingkungi? Ini pseudopodium. Pseudopodium mengunjurkan badannya sehinggalah melingkungi makanan. So memerangkap makanan ini secara fagositosis. Dia menelan makanan ini secara fagositosis. Dan berlakulah proses yang seterusnya. Apabila dia dah perangkap penuh macam ni, namanya ialah vakuol makanan. Ni ialah lysosom. So lysosom ini akan bergerak ke vakuol makanan ini dan membebaskan lysozim. So lysozim akan mencernakan makanan yang terperangkap dan akhirnya nutrien itu akan diserap ke dalam sel ameba. Okey, yang keenam ialah respirasi. Bagaimanakah pertukaran gas berlaku untuk penghasilan tenaga? Pertukaran gas berlaku secara resapan. Okey, so kalau bahan kumuh contohnya amonia akan disingkirkan daripada sel ameba secara resapan dan juga eksositosis. Okey, ini pula ialah aktiviti yang dijalankan dalam makmal iaitu kita menternak paramecium. Ya. So macam mana paramecium yang dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya. Tu nampak dia bergerak-gerak ya di dalam setitis air ni. Kita hanya ambil setitis air tapi kita boleh tengok banyak paramecium yang ada di dalam setitis air ini. So bahaya tak kalau kamu minum air yang tidak dimasak? Okey, ini ialah struktur paramecium di bawah mikroskop. Okey, kita zoomkan. Macam ni lah rupanya, macam selipar kan? Okey, so apakah komponen yang terdapat dalam paramecium? Yang pertama ialah vakuol mengecut. Macam ni lah rupa vakuol mengecut dalam paramecium. Sebab dia hidup di persekitaran yang berair kan, jadi dia perlu ada vakuol mengecut. Dia ada satu di belakang ni, satu di hadapan, sepasang. Dua vakuol mengecut. Okey, selain daripada tu mestilah ada nukleus untuk mengawal aktiviti paramecium. Dan untuk bergerak, dia tiada pseudopodium seperti ameba tadi, tetapi dia mempunyai cilium ataupun cilia yang akan membantu dia bergerak. Dan untuk makan pula, dia ada alur mulut. Walaupun satu sel, dia seperti organisma biasa kan. Ada mulut, ada kaki untuk bergerak menggunakan cilium tadi. Okey, ini ialah vakuol makanan. Vakuol makanan, makanan-makanan yang akan dicernakan lah. Ya. Okey, macam mana pula proses hidup bagi paramecium? So kita tengok habitatnya sama dengan ameba tadi, dia berada hidup di air tawar.
Yang kedua, pemakanan. Pukulan silia gerakkan makanan masuk ke alur mulut. Apabila paramecium itu bergerak, silia tadi akan menolak makanan. Silia tadi akan menolak makanan tadi masuk ke dalam alur mulut. Vakuol makanan bergabung dengan lysosom. Kan cikgu kata tadi dia membentuk vakuol makanan. Lysosom akan bergabung dan membebaskan lysozim. So lysozim ini akan dihidrolisis. Lysozim ini akan menghidrolisiskan zarah makanan. Maka makanan yang tidak tercerna, nutrien sudah diserap ke dalam paramecium, tinggallah makanan, lebihan makanan tadi yang akan disingkirkan melalui liang dubur. Okey. Untuk pergerakan, dia menggunakan pukulan cilium beritma seperti yang ditunjukkan tadi. Okey, macam ulat dia bergerak. Ulat gonggok kan, dia bergerak menggunakan pukulan cilium beritma. Untuk perkumuhan, bahan kumuh akan disingkirkan secara resapan dan juga eksositosis sama macam ameba. Untuk pengosmo kawal aturan juga sama, iaitu air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Vakuol mengecut akan mengembang sehingga saiz maksimum dan akan mengecut untuk singkirkan air yang berlebihan. So ingat tadi cikgu kata vakuol mengecut dalam paramecium ada 2. Dan pembiakan, dia juga mengalami pembelahan kedua, iaitu sejenis pembiakan asexual. Kemudian konjugasi. Konjugasi ialah dalam keadaan yang tidak sesuai, dia akan menjalankan pembiakan secara seksual. Di mana 2 paramecium akan mengalami konjugasi untuk membentuk generasi yang baru. Dan ameba spesies dan juga paramecium spesies bertindak balas terhadap rangsangan seperti bahan kimia, sentuhan atau cahaya terang dengan bergerak menjauhi rangsangan. Kita tahu dia hidup di dalam air, persekitaran air. So dalam air itu sendiri, dia tiadalah cahaya yang terlampau kuat. Okey, so cahaya, apabila dalam keadaan cahaya yang terang, dia akan menjauhi cahaya tersebut. Ya, sama juga dengan dalam keadaan bahan kimia. Jika kita buang bahan kimia terlampau banyak dalam air, maka ameba dan paramecium ini akan mati. So itu sahaja, kita akan buat perbincangan soalan menggunakan modul. Okey, yang ini. Modul ini ya. Okey, sebentar lagi nanti kita akan bincangkan soalan di dalam modul tersebut. Okey, bye. Assalamualaikum.